Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya akan berkongsi dengan anda tentang definisi amalan gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat boleh ditakrifkan sebagai amalan tabiat hidup yang dapat meningkatkan tahap kualiti kesihatan serta meningkatkan tabiat yang memudaratkan kesihatan. Ia merupakan satu corak gaya hidup yang dikaitkan dengan individu yang mengamalkan tata cara kehidupan yang aktif dan cerdas. Gaya hidup sihat juga merupakan satu amalan kehidupan yang memberi impak positif kepada diri seseorang, keluarga, masyarakat dan negara. Kehidupan individu yang sihat ialah individu tersebut hidup dengan penuh ceria tanpa mengalami sebarang masalah yang boleh menjejaskan kehidupannya untuk hidup dalam satu tempoh tertentu, seperti menghidapi penyakit, mengalami tekanan, emosi dan sebagainya. Di sini turut dinyatakan takrifan perkataan sihat dan kesihatan daripada Persatuan Kesihatan Sedunia, iaitu suatu keadaan sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial dan tidak hanya ketika ketiadaan sakit. Kesihatan juga membawa arti kemampuan untuk meneruskan hidup dengan prospek positif. Selain itu, menurut kajian Jones dan Lange pada tahun 2001, mendefinisikan konsep gaya hidup sihat sebagai satu kehidupan yang seimbang di mana seseorang membuat satu pilihan dengan bijak. Walau bagaimanapun, segala pilihan ini dipengaruhi beberapa faktor. Mereka juga menerangkan bahawa gaya hidup yang sihat adalah satu amalan untuk mengurangkan masalah kesihatan, pemulihan, mengurangkan tekanan hidup dan meningkatkan mutu kehidupan. Hari ini saya akan berkongsikan mengenai statistik gaya hidup sihat, iaitu saya akan memfokuskan kepada dua masalah, iaitu masalah obesiti dan masalah kesihatan mental. Untuk statistik yang pertama, iaitu kita akan tengok statistik masalah obesiti di Asia Tenggara. Seperti mana anda dapat lihat, negara Malaysia merupakan negara paling tertinggi di Asia Tenggara yang mempunyai masalah obesiti. Hal ini kerana negara Malaysia dianggap sebagai syurga makanan yang digemari oleh rakyat Malaysia. Hal ini juga menurut laporan berita televisyen, Malaysia jauh meninggalkan negara-negara lain, termasuklah negara Thailand yang berada di tempat yang kedua dengan perbezaan sebanyak 12%. Di Asia Tenggara, Malaysia yang paling gemuk diikuti Thailand di tempat kedua. Tapi kalau dilihat kepada peratusan, Malaysia jauh meninggalkan Thailand dengan perbezaan sebanyak 12%. Jika nombor ini kecil bagi anda perlu ingat 73% daripada kematian di hospital kerajaan di negara ini berpunca daripada masalah kesihatan berkaitan obesiti. Didorong tabiat pemakanan, orang di Asia juga mempunyai peratusan lemak badan ataupun body fat yang tinggi dan ini berkadar terus dengan risiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan juga stroke. Orang di Asia juga kurang melakukan aktiviti fizikal berbanding orang-orang di barat dan jika ini tidak dikawal sebaiknya, kadar statistik orang gemuk boleh mencapai 23 juta menjelang tahun 2030. Seterusnya saya akan berkongsikan mengenai statistik kesihatan mental di antara negeri dalam Malaysia. Dalam hasil kajian tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan pada tahun 2015 mendapati sebanyak 29.2% rakyat Malaysia mengalami tekanan atau masalah kesihatan mental. Hal ini bermaksud 3 daripada 10 individu berusia 16 tahun ke atas mempunyai masalah kesihatan mental di mana wanita menunjukkan kadar yang sedikit tinggi berbanding lelaki. Jika dilihat mengikut negeri, Sabah mencatatkan kadar tertinggi dengan 42.9%. Penduduknya didapati mengalami tekanan atau masalah kesihatan mental berbanding 39.8% di Kuala Lumpur dan 39.1% di Kelantan. Hal ini kerana kesihatan mental yang semakin terjejas adalah akibat gaya hidup serta kemajuan dunia masa kini yang banyak menimbulkan tekanan pada seseorang individu. Hari ini saya akan menerangkan mengenai pemakanan iaitu gizi seimbang dan juga 8 gelas air sehari. Untuk mengekalkan gaya hidup sihat, kita juga perlu mengambil kira aspek pemakanan. Makan pelbagai jenis makanan mengikut keperluan pengambilan tenaga anda.
Piramid makanan digunakan sebagai panduan dalam merancang diet yang sihat. Pilih pelbagai jenis makanan berdasarkan piramid makanan bagi memastikan badan anda mendapat semua nutrien yang diperlukan. Seperti yang anda lihat sekarang ini, piramid makanan terdiri daripada 4 aras kumpulan. Aras pertama, nasi, mi, roti, bijirin dan ubi. Aras kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran. Aras ketiga, ikan, ayam, itik, daging, kekacang dan produk tenusu. Dan aras yang terakhir iaitu aras 4. Aras 4 adalah lemak, minyak, gula dan garam. Berdasarkan piramid makanan, anda perlu mengambil kuantiti makanan suku-suku separuh, di mana isikan suku pinggan dengan ikan dan sumber protein yang lain, dan isikan suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat. Dan terakhir, isikan separuh pinggan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Baiklah, yang terakhir, apa itu 8 gelas sehari? Pengambilan air yang digalakkan bagi seorang dewasa ialah 2.5 liter. Kira-kira 8 gelas sehari. Jumlah 2.5 liter ini berdasarkan kiraan 1 mililiter air diperlukan untuk setiap kalori makanan yang diambil. Kita memerlukan kira-kira 2,500 kalori setiap hari. Amalan gaya hidup sihat. Terdapat beberapa kaedah atau cara terhadap pengamalan gaya hidup sihat serta faedah yang diperolehi hasil daripada amalan tersebut. Kaedah yang pertama ialah melalui senaman. Senaman bukan saja boleh dilakukan di luar rumah atau melalui aktiviti-aktiviti lasak. Senaman juga boleh dilakukan dalam rumah melalui aktiviti yoga, zumba, senaman ringan dan lain-lain. Tujuan senaman dilakukan adalah untuk menggalakkan badan kita merembes hormon endorfin yang mana hormon itu mampu mengawal atau mengurangkan tekanan yang dialami oleh seseorang individu. Kaedah yang kedua pula ialah melalui penjagaan pemakanan. Lazimnya kita dengar, stres je makan, makan je stres. No, terdapat kajian pada 1950-an yang mengatakan bahawa terdapat korelasi ataupun hubungan yang tinggi terhadap diet, pemakanan dan juga kesihatan individu. Oleh itu, setiap individu perlu bijak dalam mengawal pengambilan makanan dan minuman seharian mereka. Kaedah yang ketiga ialah pengurusan kendiri dan penjagaan kesihatan. Kita selalu dengar peribahasa sediakan payung sebelum hujan, iaitu sentiasa bersedia dalam apa jua perkara. Untuk menjadi individu yang bersedia, kita perlulah bijak dalam merangka masa kita, bijak menjaga kesihatan dan juga kebersihan diri supaya kita dapat menjamin kehidupan yang lebih sejahtera. Faedah-faedah pengamalan gaya hidup sihat. Faedah yang pertama ialah meningkatkan jangka hayat dan status kehidupan seseorang individu. Faedah yang kedua ialah mengurangkan risiko seseorang individu itu untuk mendapat penyakit-penyakit kronik seperti penyakit diabetes, jantung, tekanan darah tinggi, strok, kanser dan lain-lain. Faedah yang ketiga pula merasakan diri lebih selesa dan juga proaktif. Senaman merupakan aktiviti yang merujuk kepada pergerakan secara fizikal dan terancang. Aktiviti senaman mampu mengekalkan serta meningkatkan tahap komposisi tubuh badan seseorang individu. Antara contoh senaman yang boleh dilakukan adalah berbasikal, berlari, berenang dan lain-lain. Senaman yang berkala mampu melahirkan individu yang mempunyai kecergasan badan serta kecerdasan otak. Banyak kelebihan jika seseorang individu mengamalkan senaman dalam kehidupan seharian. Antaranya adalah meningkatkan fungsi kognitif, mampu memperbaiki koordinasi badan serta mengawal tekanan darah. Macam yang kita tahu, kalau kita tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti kurang zat makanan, diet yang tidak sihat, kurang bersenam, tekanan stres, sememangnya akan membawa kesan yang buruk terhadap diri kita. Kalau kita sering mengambil pemakanan yang jenis tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula, ia boleh menyebabkan kepada satu penyakit yang dipanggil penyakit sindrom metabolik. What? What are you talking about, man? Apa tu penyakit sindrom metabolik? Sindrom metabolik ni, penyakit yang tergolong dalamnya ialah diabetes, darah tinggi, obesiti, kolesterol yang tinggi dan hati yang bengkak. Tekanan kita, ia akan menyebabkan tekanan darah yang tinggi, seterusnya akan menyebabkan seseorang itu hitam. Selain itu, stres yang melampau akan menyebabkan kemudaratan terhadap diri kita. Salah satunya
ia akan menyebabkan insomnia. Insomnia ialah kesukaran untuk tidur. Ia berlaku apabila otak kita sangat aktif pada waktu itu, di mana kita sedang stres, walaupun badan kita memerlukan rehat. Seseorang itu juga akan mengalami kemurungan, di mana mereka terlalu fikirkan tentang sesuatu perkara dan anggap perkara tersebut adalah sesuatu yang sangat berat bagi diorang. Mereka juga terlalu memikirkan persepsi orang lain terhadap diri mereka sehingga menyebabkan kemurungan. Hari ini saya akan berkongsi mengenai cara tangani stres. Sebelum tu kita kena tahu stres itu apa. Stres tu adalah satu tindak balas fizikal, mental dan emosi seseorang terhadap sesuatu perubahan. Stres ni boleh dialami oleh semua orang dan boleh juga berlaku di rumah, sekolah ataupun di pejabat. Stres ataupun kemarahan yang berpanjangan yang kita sendiri tak mampu nak kawal akan memberi satu kesan yang buruk pada masa hadapan. Jadi, hari ini saya akan kongsikan beberapa tips bagaimana untuk menangani stres. Tips yang pertama, jangan salahkan orang lain. Adalah lebih baik jika kita dapat mencari jalan penyelesaian kepada isu yang kita hadapi. Tips yang kedua, belajar bertenang dan cuba untuk menarik nafas dengan kiraan 1 hingga 10. Teknik ini akan membantu kita untuk kekal bertenang. Tips yang ketiga, dapatkan teman yang kita percayai untuk kita luahkan apa yang kita hadapi dan duduk bersama-sama untuk membincangkan jalan penyelesaian. Mana tahu pandangan daripada orang lain membantu kita? Akhir sekali, marilah kita bersama-sama tangani stres untuk kesejahteraan hidup.